Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiah Raihana binti Muhammad Isa dari kelas DIPEH 2I. Hari ini saya akan membentangkan bahagian pengenalan projek akhir yang bertajuk Impak Pandemik COVID-19 terhadap Industri Halal di Malaysia dan solusi agensi kerajaan dalam menangani impak. Perkembangan pesat industri halal Malaysia telah berjaya menembusi pasaran global, terutamanya dalam sektor makanan halal yang telah melonjakkan nama Malaysia dengan menjadikannya antara negara yang dihormati dan dipandang tinggi. Ia juga menjadikan Malaysia destinasi pilihan untuk memperkembangkan perniagaan kaitan barangan dan perkhidmatan halal. Kini, negara Malaysia telah menghadapi cabaran yang baru disebabkan krisis pandemik COVID-19 yang memberi impak kepada seluruh rantaian bekalan ekonomi negara. Wabak ini pada mulanya dikesan di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Penyakit ini berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk seperti bersin dan batuk. Di samping itu, COVID-19 ini juga telah mengubah lanskap ekonomi negara di mana para pengguna terpaksa menyesuaikan diri kepada amalan-amalan yang baru semasa sekatan pergerakan dan kuarantin. Oleh disebabkan itu, kerajaan Malaysia perlu mengambil tindakan yang segera dalam menangani COVID-19 agar industri halal di Malaysia tidak terjejas. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasliza binti Muhammad dari kelas DIPEH 2I. Hari ini saya akan menerangkan tentang impak COVID-19 terhadap pelancongan industri halal. Wabak COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan telah menghadkan pergerakan mereka dan secara langsung telah memberikan impak yang besar terhadap ekonomi negara dan khususnya dalam pelancongan industri halal. Namun tiada keuntungan berikutan apabila sempadan negara telah ditutup sepenuhnya kepada pelancong asing. Dalam satu laporan, pembatalan tempahan bilik hotel ketika itu mencecah 58 juta ringgit Malaysia. Kebanyakan pelancong asing yang berkunjung ke Malaysia adalah yang beragama Islam. Ini kerana penduduk di Malaysia kebanyakan yang beragama Islam dan pelancong asing dapat mencari tempat-tempat yang berunsurkan Islamik dengan mudah di Malaysia. Wujudnya virus corona ini telah menyebabkan banyak tempat pelancongan di Malaysia telah ditutup kerana takut akan penyebaran COVID-19 semakin tersebar. Antara solusinya ialah industri pelancongan halal telah memberikan pengecualian cukai. Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pelancongan halal bagi meningkatkan ekonomi negara yang semakin menurun, iaitu akibat daripada penyebaran COVID-19. Kerajaan melalui pelan rangsangan ekonomi seperti Pakej Prihatin Nasional dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara telah memberi beberapa insentif kepada sektor ini. Antara insentif langsung termasuk pengecualian cukai pelancongan sehingga Disember 2021. Pembayaran ansuran cukai ditangguh dan geran pandanan bernilai 100 juta ringgit Malaysia untuk pekerja mereka. Selain itu, pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 yang telah diberikan ke atas pembelanjaan melancong dalam negara juga dilanjutkan sehingga 30 Disember 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nufan Karatul Kusma binti Muhammad Fauzi di PH 2020 25.01. Saya daripada kelas DIPEH. Okey, saya akan menerangkan tentang impak COVID-19 terhadap pembekal makanan halal di Malaysia. Tidak dapat disangka, COVID-19 ini telah memberi impak pada industri makanan bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara lain juga, terutamanya negara yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Berkurung. Semenjak itu, terdapat beberapa operasi perniagaan terpaksa berhenti untuk beroperasi atas sebab perintah kerajaan. Oleh sebab itu, permintaan bagi industri aquakultur seperti ikan dan udang
dari pemborong dan peniaga kepada pembekal semakin berkurang. Selain itu, perintah kawalan pergerakan ini menyebabkan pembekal tidak dapat merentas negeri untuk menghantar bekalan makanan seperti biasa. Dalam pada itu, ada sesetengah pekerja terpaksa berhenti mengambil bekalan makanan dari pemborong dan juga pembekal kerana tidak mampu membayar hutang. Ini sekaligus memberi impak kepada pihak pembekal yang mana permintaan mereka semakin merosot. Di samping itu, sekiranya permintaan bekalan makanan halal semakin merosot, pengusaha pihak pembekal tidak dapat menampung kos pengurusan seperti bil air, elektrik, gaji pekerja dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketidakstabilan ini menyebabkan usaha bekalan makanan halal tersepit dari segi ekonomi. Solusinya ialah pengusaha pihak pembekal makanan halal. Pengusaha industri pembekal makanan halal perlulah mengenal pasti dan penyelesaian atau cara untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan perniagaan mereka. Antara cara untuk memulihkan ekonomi industri pembekal makanan halal iaitu pengusaha bagi industri aquakultur boleh membuat jualan melalui atas talian dan perhantaran secara terus ke rumah atau menjual secara sejuk-beku. Cara ini mungkin dapat mengurangkan beban mereka. Tambahan pula, pengusaha boleh mengambil inisiatif kepada pihak pembekal untuk memanjangkan atau melewatkan tempoh pembayaran bekalan makanan. Selain itu, pengusaha pembekal makanan halal perlulah menyediakan salinan surat kelulusan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP untuk memudahkan pergerakan pekerja-pekerja untuk menghantar makanan ke tempat kerja dan pulang ke kediaman mereka. Ini adalah langkah untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dibendung secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah binti Moni dari kelas DP 2H. Saya akan membentangkan tentang ancaman ekonomi terhadap industri farmaseutical iaitu syarikat Trimed Sdn Bhd serta solusi daripada pengarah urusan Trimed Sdn Bhd. Syarikat Trimed Sdn Bhd merupakan pengimport barang farmaseutical dengan produk bank darah yang merupakan perniagaan utama mereka. Trimed Sdn Bhd ini merupakan pembekal produk kepada farmasi-farmasi di dalam Malaysia, kira-kira hampir kepada 1000 farmasi. Jadi disebabkan penularan COVID-19, ekonomi Trimed Sdn Bhd sendiri mengalami kerugian yang sangat merosot. Syarikat ini juga bimbang kerana berdepan dengan terjejasnya rangkaian bekalan yang mana disebabkan kawalan pergerakan bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh negara yang merupakan pembekal bahan mentah serta bahan bungkusan bagi syarikat-syarikat industri farmaseutical. Ini adalah termasuk bahan mentah yang diimport dari India dan China kerana mereka juga sedang menjalankan kawalan pergerakan. Adapun negara-negara lain yang mengimport barang ke dalam Malaysia namun tetap mempunyai masalah seperti masalah pengangkutan disebabkan sekatan pergerakan ini, seperti negara Australia, Amerika Syarikat, Eropah dan banyak lagi. Selain itu, pada kebiasaannya, produk bank darah juga menjadi penawaran perniagaan utamanya yang mana menyumbang sehingga 60% daripada hasil jualannya. Bekalan darah untuk pusat darah negara juga akan terjejas akibat kurangnya penderma darah yang disebabkan PKP yang sedang dijalankan. Ancaman seterusnya adalah lebih jelas bahawa kesukaran untuk mendapat topeng muka sebagai alat pelindung peribadi sangat meningkat permintaannya dan mendapat cabaran terhadap industri-industri farmaseutical. Sedangkan syarikat Trimed Sdn Bhd sendiri gagal untuk mendapatkan bekalan daripada negara India, China dan Taiwan sejak mereka berhenti untuk mengekspor barang. Didapati juga China bukan sahaja berhenti mengekspor barang yang sedia ada, tetapi China juga berhenti untuk mengekspor bahan mentah untuk membuat topeng muka. Namun begitu, industri farmaseutical tidak berputus asa
untuk membiarkan ekonomi mereka semakin merosot. Mereka juga mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut dengan beberapa solusi, seperti mereka menggantikan jualan mereka dengan cecair pembasmi kuman yang sangat tinggi permintaannya juga pada masa penularan COVID-19 ini. Jadi dengan ini mereka dapat mengurangkan kerugian terhadap ekonomi mereka daripada semakin merosot. Hal ini kerana agar negara kita tidak lagi terus bergantung kepada pembekal-pembekal dari negara luar. Ini juga merupakan peluang bagi pengeluar-pengeluar produk tempatan untuk dibangunkan dan memperkenalkan beberapa dasar untuk memastikan kelangsungan perniagaan pengeluar yang domestik. Hal ini kerana kerajaan juga harus menyadari bahawa negara kita harus membangun dan tidak terus lesa seperti keadaan sebelum penularan COVID-19 ini. Saya Nur Syafiqah dari kelas IP2I. Saya akan memberikan cadangan daripada impak dan solusi yang dibahaskan oleh kawan-kawan saya tadi. Yang pertama, kerajaan haruslah memberi bantuan kepada industri pelancungan. Seperti yang sedia maklum, bukan sahaja negara Malaysia, malah seluruh dunia telah diserang wabak COVID-19. Ini menyebabkan ekonomi negara Malaysia merundung pada tahun 2020, pemasukan industri pelancongan yang semakin menurun akibat COVID-19. Hal ini menyebabkan pelancong-pelancong hasil risau untuk pergi melancong ke negara Malaysia. Kerana peningkatan jumlah kes COVID-19 semakin meningkat. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah mengambil peranan dengan memberi beberapa bantuan kepada industri pelancongan, seperti menaikkan jumlah bantuan perkhidmatan nasional iaitu BPN kepada pemandu pelancongan atau isi rumah. Selain itu, pihak kerajaan boleh memberi bantuan dalam bentuk potongan cukai pendapatan kepada firma perhotelan besar-besar. Resapin dapat memberi dorongan kepada perhotelan besar kecil dan sederhana untuk menggalakkan pertumbuhan firma tersebut. Pihak industri haruslah memain peranan dalam menggerakkan kembali industri pelancongan. Misalnya, firma perhotelan haruslah bijak dalam menjimatkan kos operasi perhotelan seperti kos penyelenggaraan keseluruhan bilik hotel. Selain itu, periklanan dan promosi jualan luar negara haruslah dikurangkan kosnya dengan memberi tumpuan kepada pelancongan domestik ataupun pelancongan dalam negara. Seterusnya, pihak pelancongan haruslah menarik minat pelancong untuk melancong di industri perhotelan dengan mengadakan pakej pelancongan yang murah. Namun, penjagaan SOP haruslah mengetatkan bagi mengelakkan kenaikan kes COVID-19 yang menyebabkan oleh tidak mematuhi SOP. Contohnya, pihak perhotelan haruslah menghaidkan kuantiti pelancong dalam sesuatu tempat. Kedua, kerajaan haruslah memberi kelulusan kepada berbekal untuk meretas negeri. Seperti yang kita tahu, keadaan sekarang sukar untuk kita melepasi negeri kerana kes COVID-19 yang semakin meningkat. Oleh kerana itu, rakyat diharuskan untuk mematuhi SOP yang sedia maklum. Sekiranya ingin meretas negeri, berbekal boleh membuat surat untuk memohon kelulusan pihak polis untuk memberi pelepasan untuk berbekal. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah memberi pelepasan kepada berbekal untuk meretas negeri. Sebagai contoh, pihak polis yang menjaga sepadan negeri hendaklah memberi kelulusan untuk berbekal melepasi selatan jalan raya agar berbekal dapat meneruskan perjalanan dan menghantar bekalan bahan mentah dan sebagainya kepada peborong atau kepada premis makanan. Yang ketiga ialah kerajaan haruslah memberi kelonggaran pada perkilangan pembuatan produk Bumiputera untuk beroperasi seperti biasa dengan syarat mengetatkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Di samping itu, pengeluaran produk Bumiputera juga agak terhad sejak kebelakangan ini kerana COVID-19 yang semakin meningkat, yang menyebabkan kerajaan membuat keputusan agar kilang untuk tidak beroperasi. Oleh itu, peranan yang harus diambil oleh NGC kerajaan ialah memberi kelonggaran kepada perkilangan pembuatan produk Bumiputera maupun produk halal untuk beroperasi seperti biasa, namun dengan mematuhi syarat yang telah ditetapkan dan mengetatkan lagi kaedah SOP di samping menghadkan pekerja yang hadir ke kilang bagi mengelakkan kesesakan di dalam kilang. Ia termasuk meminimumkan tenaga pekerja dan pergerakan pekerja dengan mengurangkan waktu pekerja serta menjarakkan sentuhan fizikal dan pulang segera ke rumah atau penempatan pekerja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Okey, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Nurul Syafiqah. Saya akan sibukkannya ke semuanya sekali. Kesimpulannya, pihak kerajaan haruslah memainkan peranan dan mengambil serius tentang impak pandemik COVID-19 ini terhadap industri halal di Malaysia dengan mengambil berbagai langkah dan cara bagi menanganinya. Sebagai tamsinya, menaikkan nama produk Bumi Putra sebagai produk utama di Malaysia dan mengurangkan perimportan produk dari negara lain. Di samping itu juga, industri halal dalam Malaysia dapat ditingkatkan permintaannya dengan mengetahui kualiti hasil produk halal. Hal ini membolehkan ekonomi negara menaik dan kembali stabil, di samping dapat mengurangkan kos belanjawan kerajaan yang boleh difokuskan kepada perkara-perkara lain untuk membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19 ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.